لحضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه العظام خصوصا لهذه النية المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن نصره ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد النور المذهب للنسيان بنوره وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك. أما بعد. Al-Fadhil Tuan Pengerusi Masjid Qaryah Kampung Paya dan Persatuan Kuasa Ashabus Saadah, tuan-tuan imam, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Kita nak menyambung bacaan kitab Bahjatun Nufus lil Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala. Kita berhenti pada muka surat 134. Betul kan? 134 tuan-tuan. Kita mungkin ambil pada perenggan yang jahilnya kamu. Setuju? Betul Baik. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Kafa bika jahlan ay yu'amilaka bil maulaka bil wafa wa anta tu'amiluhu bil jafa. Terjemahan dia, jahilnya kamu. Bila dianggap kita jahil tuan-tuan, ya, kita tak reti, ya, kita ni bodoh. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu wa taala Tuhanmu bermuamalah dengan penuh kebaikan dan penunaian janji. Allah bagi kita macam-macam. Allah bagi kita kesihatan, ya, Allah bagi kita kenikmatan. Boleh nampak lagi jalan, boleh nampak kitab lagi, boleh berjalan, boleh makan. Okeylah kita. Maka segala anugerah Allah tu turun kepada kita. Khairi ilaikum nazil. Tetapi malangnya orang jahil ini tuan-tuan, dia balas apa? Tetapi kamu bermuamalah kepada Allah dengan jafa, kekerasan. Kamu langsung tidak bersyukur dengan anugerah nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu. Setiap anugerah itu kamu balas dengan perkara yang keras. Masuk keras tu patut kalau Allah bagi macam-macam tu syukurlah. Ibadahlah. Gunakan nikmat harta untuk kita infak, nikmat mata untuk melihat mushaf. Tapi kita balas segala nikmat itu dengan perkara yang tidak sepatutnya. Wa syarrukum ilayya sa'id. Kejahatan itu yang kita balas daripada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Itu makna ya. Maka kata Syekh lagi, lelaki yang sebenar bukan yang bertompik, yang menjoget-joget, ya, bukan meraung menjoget-joget semangat dan tuharah. Bukan. Itu tak gentle tu dah. Yang dianggap lelaki yang sebenar tuan-tuan, apa dia kata? Lelaki itulah orang yang menangisi dirinya. Ya, lelaki dan wanita yang sebenar tu apa? Yang melihat, memandang dirinya, melihat bermuhasabah tuan-tuan, ya, kembali kepada Allah. Itu yang dianggap lelaki yang sebenar. Itu hamba yang sebenar. Hamba itu bukan dilihat, hamba Allah tu bukan dilihat dengan kepetahan dia, kelantangan dia bersuara semata-mata, tetapi hamba yang sebenar tu dia kembali segala-galanya urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan maka sebab itu, ya, dia kata apa? Kita mesti pandai memberikan tumpuan kepada perkara yang lebih penting. Tuan-tuan, ada benda yang penting, ada yang kurang penting dan ada yang lebih penting. Itu susunan dia.
Kalau Syekh Qardawi, Syekh Yusuf Qardawi, dia panggil fiqh itu fiqh awlawiyat. Apa maksud fiqh awlawiyat? Fiqh keutamaan. Mana nak dulukan? Kenapa Sayyidina Abu Bakar pergi ke balai Bani Saqifah untuk menguruskan pengganti Nabi SAW, khalifah Nabi ketika Nabi wafat? Kenapa dia tak join Sayyidina Ali menguruskan jenazah Nabi? Dari sudut orang Syiah kau faham apa? Oi, Abu Bakar ni memang gila kuasa betul lah. Nabi tak selesai lagi kapan, tak selesai tanam lagi, dia dah heboh pergi ke dewan tu nak bubuk jawatan. Dari sudut tu orang tuduh Sayyidina Abu Bakar sebagai gila kuasa. Tetapi dari sudut fiqh keutamaan ketika itu, memang Sayyidina Abu Bakar perlu pergi ke situ, perlu berada di dewan itu untuk menyampaikan amanat Rasulullah SAW, wasiat Nabi, bahawa beliaulah, Sayyidina Abu Bakar lah yang bakal menggantikan tampuk kepimpinan umat Islam. Jadi yang terlibat dengan jenazah ni dah ramai. Sayyidina Ali Ahlul Bait, Sayyidina Qutham, Sayyidina Abbas, ya, tak ada 6 orang yang terlibat menguruskan jenazah, dah cukup. Maka Sayyidina Abu Bakar perlu terlibat dalam mengambil alih siapakah yang bakal menggantikan khalifah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jadi itu lebih utama daripada dia terlibat menguruskan jenazah. Ini namanya apa? Fiqh awlawiyat. Kalau kita mengajar, Nabi pesan pada Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz dikirim ke mana tuan-tuan? Pergi ke negeri Yaman. Ya, pergi ke negara Yaman. Sayyidina Muaz sampai ke Yaman, Nabi tak kata kau masuk ke Yaman esok buka satu kedai cyber cafe lah dulu. Senang nanti orang nak search apa benda COVID ke apa. Kau nanti pergi Yaman, kau ajar orang sembelih korban dululah. Kau nanti pergi Yaman, kau ajar orang lilit sorban dulu kau. Dia tak ajar benda tuan-tuan. Perkara pertama yang mesti ditekankan, yang Nabi kata keutamaan mesti pada sudut apa? Aqidah, tauhid dulu. Orang Yaman Nasrani, orang Yaman Yahudi, Ahlul Kitab, ada Majusi, ada yang sembah patung. Benda pertama kena selesaikan masalah tauhid. Kalau dah selesai tauhid, baru cerita bab solat. Nampak? Macam kita mu'allaf lah tuan-tuan. Mu'allaf pun kita mula-mula sekali jangan maghrib kan kau datang, Ustaz Syadak mengajar kitab Ibnu Athaillah Sekandari Bahjatul Nufus. Subuh Ustaz Nasi yang ajar hikam, kau kena datang juga. Tu power tu, tinggi tu. Apa bondo? Orang baru masuk Islam, dia pun tak betul lagi. Jadi maknanya kita step pertama, kita bukan suruh duduk dalam kelas macam tuan-tuan. Kita mu'alaf dah 50 tahun, dah 70 tahun, memang sinilah kelas kita. Kan? Tapi untuk mu'alaf tu kita kata ini tauhid. Tuhan itu macam mana? Bagaimana Allah berinteraksi dengan hamba-Nya? Bagaimana kita ingin menyembah Allah? Itulah step yang kita kena selesaikan pada orang yang mu'alaf. Itu yang Nabi ajar kepada Sayyidina Muaz. Satu, dah settle tauhid, baru masuk bab solat. Solat pun jangan cerita lagi yang rawatib, jangan bincang witir dulu, cerita yang 5 dulu, yang fardu, yang asas. Lah selesai bab solat, fa in ata'uhum fa inhum ata'uk, maka fa'alimhum fa akhbirhum anna Allah qad iftarada alaihim zakata amwalihim. Baru cerita bab zakat. Zakat macam mana tuan-tuan? Tu'khadhu min aghniyaihim, ambil daripada orang kaya, faturaddu ala fuqaraihim. Nak balik kepada mana zakat tu? Hantar ke Kemboja ke? Hantar Palestin ke zakat tu? Zakat itu mesti dipulangkan kepada asnaf tempatan. Faham? Zakat Negeri Sembilan mesti diagihkan kepada asnaf mana? Negeri Sembilan. Zakat Selangor, agih di Selangor dulu. Ada lebihan, transfer tempat lain. Ada lebihan, silakan. Tuan-tuan, saya 2 hari di Putrajaya bincang juga bab zakat ni dalam panel pakar syariah. Tuan-tuan, bincang juga bab zakat. Ada satu negeri tu, dia kapur tuan-tuan zakat satu Malaysia sampai ke Johor tu dia kapur. Tahu negeri itu, negeri harum manis. Zakat kau tak boleh kutip sempadan apa? Sempadan kawasan yang dibenarkan. Macam kita nikah orang lah, imam Kampung Payoh cover Kampung Payoh lah, sampai ke Lukut Spring Hill kau nak kapur apa hal? Imam sana pun nak je RM80 tu. Faham? Jadi dia ada qadi, kita akan pihak
berwajib, ya, pejabat agama akan putuskan ini sempadan Korea awak. Sebagaimana awak menguruskan jenazah, itu juga sempadan awak cop. Tuan Nazir boleh sign borang nikah sebagai, adalah sempadan. Begitu juga dalam bab zakat, tak boleh kita ambil luar kawasan dan tak boleh dibawa ke luar kawasan tempat kita kutip. Tuan-tuan kan, itu cerita bab zakat. Maksudnya ada peringkat akidah dulu, tauhid dulu, baru boleh cerita bab semayang, baru boleh cerita bab zakat, puasa dan haji, barulah boleh. Itu maknanya bertahap, berperingkat. Tekankan mana yang lebih penting, tuan-tuan. Sebab tu dia kata orang yang mempunyai cita-cita dunia dan mengabaikan hak akhirat seumpama orang yang hampir diterkam oleh singa. Kita kena kerja di singa ni. Dalam pada kita lari, tuan-tuan, datang nyamuk. Kita fikir-fikir sekarang COVID dah kurang, denggi pula naik, kita kata kita bunuh nyamuk dulu. Dalam pada kita leko mencari nyamuk tadi, mana dia gigit dia tadi? Rupa, tuan, kita dah kena ngap dengan singa. Patutnya nyamuk tu tadi, somut tadi, kau jangan peduli. Itu benda dianggap sampingan. Yang penting sekarang nak lari daripada apa, tuan-tuan? Singa tadi. Itu yang besar. Itu, tuan-tuan, perumpamaan yang cukup cantik yang disampaikan oleh Al-Imam Ibn Athaillah Sekandari, tuan-tuan. Jadi dia kata apa? Dia kata kalau begitu, disebut, namun dia sibuk dengan nak adjust nyamuk tadi tu. Dia lupa sekarang ni singa nak faham dia. Inilah, tuan-tuan, perumpamaan. Kita leko dengan benda yang sebenarnya kadang-kadang tak penting pun. Benda yang sangat boleh kita selesaikan dengan mudah. Dia kata apa? Orang yang melupakan Allah Ta'ala, lazimnya menyibukkan diri dengan perkara yang kecil lagi hina. Fikir Astro ni nak tambah program apa lagi, tayar sport rim ni bila nak tukar lagi, Langsi ni baru tukar Rayu Haji minggu depan 24 ni ada cuti apa lagi dah, cuti penggal, cuti sekolah pun nak tukar Langsi juga. Itulah sepek dia, tak sudah-sudah. Tuan-tuan, ini perumpamaan orang yang telah hilang fokus, hilang tumpuan, tuan-tuan, menyibukkan perkara yang kecil. Sedangkan, tuan-tuan, berbeza orang yang ingat Allah, orang yang zakiran lillah, orang yang mencontohi Rasulullah SAW, tuan-tuan, orang yang begini, tuan-tuan, apa fokusnya? Fokusnya ialah hanya untuk Allah, perjuangannya untuk Allah. Ada satu cerita, tuan-tuan, nama syekh tu Al-Imam At-Tarbasi, nama dia. Kena serangan jantung. Ini bukan cerita zaman sekarang ni, cerita zaman dulu lah ni. Kena serangan jantung, tuan-tuan. Akhirnya orang cek-cek meninggal, innalillah. Orang mandikan dia, kapankan dia, bawa jenazah ke kubur, tanam. Tuan-tuan, tengah malam rupanya si mati ni belum berapa mati lagi, kan? Dia tak mati lagi. Serangan jantung tadi tu tidak menyebabkan lagi kematian dia. Imam At-Tarbasi, dia tengok-tengok keliling dia, apa hal ni, gelap gulita ni, sempit ni, dalam keranda lah, dalam kubur lah, tuan-tuan. Dia kata, apa hal dia kena tanam dah ni? Dia tahu, sekarang dia dalam kubur. Tuan-tuan, dia pun menjerit-jerit, tolonglah, gitulah. Dia cuba ketuk kot apa, dia menjerit-jerit, tuan-tuan, meraung-raung. Siapa nak dengar? Cuba cakar dengan kuku dia, peti keranda tu tak boleh buka. Dalam kubur ni, tuan-tuan, dia tak mati lagi. Okey, tak mampu, tuan-tuan, apa buat? Di situlah peranan doa. Dia berdoa sungguh-sungguh, ya Allah, aku hidup lagi, ya Allah, aku nak hidup balik ni, nak masuk masjid janganlah tanam aku cepek ya Allah. Bertawassul dia dengan amal soleh dia, minta Allah selamatkan aku. Dan dia bernazar. Boleh? Apa nazar dia? Nazar ni mungkin kita tak boleh buat lah. Ya Allah, kalau aku selamat bangkit dari kubur ni, aku akan karang sebuah kitab tafsir. Imam At-Tarbasi, tuan-tuan, dia kata, aku kalau dapatlah selamat bongkar daripada kubur ni, kalau 3 hari matilah tu kan, tak ada udara, tak ada apa kan, maka kalau aku selamat, ya Allah, aku bernazar untuk mengarang sebuah kitab tafsir. Maka dengan izin Allah Ta'ala, malam itu, tuan-tuan, ada nabash. Apa nabash? Nabash ini kerja dia ialah mengutip kain kapan. Apa kerja dia? Mencuri
kain kapan dia ambil balik, dia basuh kat dia jual lah dekat Bilal, mana nak pakai kain kapan, ada saya ni fresh punya, bau punya ni, baik punya kain kapan. Padahal kain kapan tu dicuri daripada dalam kubur. Namanya nabash. Nabash ni satu kerjaya zaman itu, memang kerja dia ialah menggali jenazah, ambil kain kapan. Kalau kita kata orang bolu hantu ni, ambil darah ko, ambil apa kan, nak bagi muka cantik ke, awet muda ko, nak bolos sako ko, itu agak itu kalau orang ada ilmu hitam. Tapi ni dia tak kaitan ilmu hitam, ilmu putih. Sebab kain kapan kan putih. Dia mencuri kain kapan, dia buka tuan-tuan kain kapan tu, dia gali kubur tu. Apa yang berlaku tuan-tuan? Gali, dia pakai kapak lah, semua ada lah cangkul dia, ya, gali tuan-tuan, dia pegang tangan orang. Apa hal ni? Dalam kubur tu ada tangan pula. Ini mati ke apa ni tuan-tuan? Rupanya itulah tangan Imam At-Tarbasi tadi. Datang perompak nak mencuri kain kapan, rupa dia salah kubur. Orang tu masih hidup tuan-tuan. Dia pun bercakaplah berdua tu, dan hidup lagi ni, orang salah kubur, dan tadi sakit jantung sekejap dia hidup lagi ni. Bawa keluar, bawa balik rumah tuan-tuan, ya. Dan itulah cerita dia. Apa nazarnya tadi? Nazarnya untuk menulis sebuah kitab tafsir, ya. Maka dia diselamatkan tuan-tuan, ya. Maka nama kitabnya Majma'ul Bayan, ya tuan-tuan. Dan itulah, ya, manusia ni kalau dia bergantung dengan Allah, dia ingat Allah tuan-tuan, insya-Allah kita selamat. Pastikan orang kampung payo jangan tanam dulu, melainkan betul-betul dah matilah. Dan nanti susah pula ceritakan tuan-tuan, ya. Baik, selesai yang itu. Qala, maka hendaklah kamu memperelokkan ahwalmu. Elokkan keadaan kita tuan-tuan. Ahwal, keadaan kita. Ahwal apa nak ikut ni? Dari sudut khusyuk kita. Ahwal apa tuan-tuan kita nak belajar ni? Dari sudut ikhlas kita. Apa ahwal nak belajar ni tuan? Dari sudut yakin kita. Itu ahwal. Keadaan kita tu perlu kita elokkan. Tuan-tuan, macam mana cara dia? Caranya ialah kita belajar-belajarlah untuk mengurangkan pergantungan kita kepada dunia kita ni. Jadi slow-slow lah. Masing-masing tu dah lebih sikit waktunya di masjid. Dia dah lebih waktunya untuk Al-Quran, ya. Dah masanya telah diperuntukkan lebih untuk selawat. Itu tuan-tuan, ya. Itu maksudnya kita bercita-cita memperelokkan keadaan kita, ahwal kita, ya kan? Supaya tuan-tuan kita cuba mengurangkan kita punya waktu dengan dunia tu, dengan harapan kita akan terhasil cinta kita kepada akhirat. Dan alangkah malangnya apabila luput akhirat dan menghasilkan dunia. Habis tuan-tuan, kita korbankan umur kita, usia kita. Yang kita kata dulu dalam kitab ini, kita kata apa? Umur kita dikira bukan dari tarikh lahir kita, betul? Tapi umur kita dikira bilakah bermulanya kita mengenal Allah. Kan? Berapa umur Haji? 12. Abang 8. Jalan dah tak terdaya, dah bongkok dah. Haji berapa? Saya 5 ustaz. Umur sebenar 85 ikut IC. Tapi kira 5 sebab umur 80 baru ustaz semayang. Dia kira umur kita yang sebenar bukan ikut IC tarikh lahir kita, tetapi tuan-tuan dikira umur kita mengikut waktu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Alangkah buruknya 136, ya. Alangkah buruknya sifat takut. Tuan-tuan, ya, takut pada siapa? Tentera. Bincang juga dalam mesyuarat baru ni. Jakim. Tuan-tuan pernah masuk, saya pernah masuk ceramah dekat Said Sirajuddin, kem tentera besar kan, di 3 negeri tu. Asahan Melaka, Gomeh Negeri Sembilan, Segamat Johor. Kem Said Sirajuddin tuan-tuan dia cover 3 negeri. Perbahasannya apa? Tentera yang berlatih untuk menembak itu dalam tempoh lebih kurang 10 minggu, mana nak sembahyang Jumaat? Okey, itu soalan dia kan. Mana nak solat Jumaat tentera tu? Jadi bincang-bincang, bayanglah kat surau tu. Nak keluar ke Gomeh tuan-tuan, jauh. Nak pergi keluar 20 km kan besar camp tuan-tuan. Dia besar daripada PD ni rasa saya lah. Sebab kita kat PD ni dia tak setempat kan, dia bertaburan kan. Di Gomeh tu dia selonggok 3 negeri lah tadi sepadan dia. Ya? Maka apa fatwa bincang? Untuk tentera tadi tu dia boleh solat
Kagat kan ada dalam tentera kan. Jadi ustaz-ustaz dia tu susunlah sebahagian dalam surau, yang lebih tu bukalah mana yang boleh dimuatkan tentera yang sedang berlatih untuk menembak. Orang awam boleh masuk tak? Tak boleh masuk sebab sabotaj nanti tentera senjata-senjata berat nanti kan jadi macam lubenan. Baju pun boleh menutup tuan-tuan. Kan? Jadi itu cerita dia dari sudut hukum. Kita di situ dah agak longgar, kita tidak lagi sepenuhnya berpegang dengan mazhab Syafi'i kerana keperluan mereka untuk solat Jumaat. Tuan-tuan, kita memakai juga merentas mazhab-mazhab yang lain yang dianggap mu'tabar tuan-tuan. Jadi kalaulah tentera bungku nampak kan, pegang senjata pun tak mana pengkam nembak. Kalau kita ni, kalau saya tembak tak kono tu memang saya tak reti. Dulu Haji Rani Imam Tampin, kalau tuan perasan, dah 80 lebih umur dah. Itu pencen polis, tapi kalau menembak mesti kono punya. Tuan-tuan, jadi kalau tentera mesti berani. Kalau tentera penakut, buruk orang mana? Satu. Dan alangkah buruknya kesalahan bahasa kalau wujud pada ahli nahu. Ahli nahu tuan-tuan, dia mesti tahu Zaidun qa'imun. Kenapa Zaidun qa'imun? Rupanya belajar bahasa Arab ketika Imam As-Suyuti ditanya oleh tok guru dia, saya tak ingat nama tok guru Imam Suyuti. Suyuti, kita Imam Suyuti kita arwah dah kan. Ini Imam Suyuti yang betul-betul Suyuti ni dekat Mesir tu. Nama dia Jalaluddin As-Suyuti. Imam Suyuti kita nama Suyuti apa? Imam rahimahullahu taala. Tuan-tuan, tok guru tanya Imam Suyuti, kau cuba cerita keadaan kenapa Zaidun bagi depan, Qaimun bagi depan. Kata Imam Suyuti apa? Alah prof, alah tok guru agak-agak lah tanya soalan pun. Ini soalan budak tadika kemas, pasti boleh selesai masalah ni. Apa hal dia nak jawab soalan kocik Zaidun Qaimun, Zaidun marfu', mubtada', Qaimun khabar marfu'. Ini bukan soalan saya. Kata tok guru tersebut, kau tahu tak? Dalam Zaidun Qaimun itu terdapat 117 i'rab. Itu orang mengaji nahwu. Ada terdapat 117 cara bacaan. Jadi kalau dia mengaji pondok, kalau kita Negeri Sembilan ni tuan, pondok nahwu kat mana yang paling handal Orang Sabah Sarawak pun mengaji kat situ. Mana? Siliau. Dulu Haji Din sponsor saya belajar kat Siliau dengan Syukri dulu. Haji Samsudin sponsor dulu. Saya Senawi 3 cuti tunggu ambil result SPM, pergi mondok kejap Pondok Siliau. Tapi memang kelas tuan-tuan. Sebenarnya Pondok Siliau tu orang Negeri Sembilan tak tahu, orang rantau tak tahu. Yang datang tu saya tengok Sabah Sarawak, Kelantan, Terengganu semua mengaji nahwu pergi kat Tuan Guru Jali ni, Pondok Siliau. Anda kan tuan-tuan Kalau mengaji nahwu, baris lintang pukang. Kita kitab tak main bagi-bagi dah. Kitab kita memang tak berbagi. Bagi kitab. Tak jadi dah. Orang mengaji nahwu duduk belajar Jordan, belajar UAE, belajar Azhar, salah baris memalukan. Kalau kau orang kampung salah baris, tak boleh nak cas apa-apalah. Tapi kau mengaji bahasa Arab tapi baris tak betul, aib tuan-tuan. Sama juga alangkah buruknya menuntut mencari dunia. Dia kata apa? Kita tak terjemahkan menuntut, kita sebut bukan penuntut tapi menuntut dunia, mencari dunia. Kan? Cari dunia tetapi berpakaian macam orang tarikat. Berpakaian mana? Sekolah tahfiz. Mana? Saya tasawuf. Mana mengaji? Kalau mengaji hikam, kita nak sebut ke orang pun padulah sikit. Mana mengaji mana? Hikam. Kan lain macam act itu kan. Mengaji mana? Mukadam. Mukadam kan kita suruh-suruh kan. Kalau baca Iqra' 8, umur dah 81, kita mesti suruh punya. Malulah. Hikam. Gah. Tuan-tuan, malu sangat orang yang katanya mengaku dia ni orang sufi, mengaku dia ni orang tasawuf, orang tarikat, orang pondok, orang madrasah, orang Quran, tetapi tuan-tuan, dia sebenarnya di sebalik slogan-slogan itu yang dicarinya apa? Dunia. Bukan mencari Allah, mencari pengaruh, mencari populariti, mencari harta. Tuan-tuan, sebenarnya jadi syekh tarikat ni sedap. Orang hantar kita duit berguni-guni. Kan orang hantar anak dia, tuan kahwin dengan anak saya tuan. Walaupun dia tahu tuan tu dah habis isteri, dia akan offer. Tuan-tuan, jadi syekh tarikat ni memang orang berebut. Jadi berebut-rebut ni, aku layak, dia tak layak, dia tak sampai, dia fikir tak power, dia. Sebab apa tuan-tuan?
yang dicarinya bukan Allah, tetapi yang dicarinya ialah dunia, kemewahan dunia yang dicari, tapi bertopengkan, ya tuan-tuan, macam orang mengaji tarikat, tapi bukan. Ini satu benda yang memalukan, tuan-tuan. Ini teguran-teguran daripada Al-Imam Ibn Athaillah. Perkara ini jangan disalahgunakan, tuan-tuan. Tentera mesti berani, pengaji, pelajar pondok mesti pandai baca kitab. Orang yang belajar tasawuf macam tuan-tuan ni mesti berakhlak, mempunyai ahwal yang baik. Bukanlah lelaki sebenar, tuan-tuan, yang kamu kagum dengan keadaannya, dengan kepetahannya, dengan ceramahnya. Bukan. Kalau tasawuf, tuan-tuan, dia bukan ambil kira kepetahan, ramainya pengajian yang dia lakukan, ramainya murid dia. Itu dalam tasawuf dia tak ambil kira yang tu. Tasawuf ambil kira apa? Ialah syekh yang sebenar, ialah syekh yang, tuan-tuan, ya, kita tengok dia masuk ke dalam hati, kita dengar cakap dia, tuan, melokek kat kepala kita. Itu syekh yang sebenar, tuan-tuan. Syekh yang sebenar, saya sebut, dia bukan mengajar kita menghafal, berdebat, berhujah, tetapi syekh yang sebenar ialah syekh yang dapat mendidik hati kita. Itu syekh. Walaupun kita tak jumpa dia, jarang jumpa dia. Kita duduk PD Kampung Payoh, tok guru kita tu duduk mana, tuan-tuan, jauh ke Selangor tu, kita dapat jumpa sebulan sekali. Tapi, tuan, penghayatan kita, pantauan guru kepada kita tu cukup dekat. Copek pun dah kan. Sikit lagi, tuan, ya. Maka, tuan-tuan, dia bagi contoh. Apa tadi? Guru yang sebenar, syekh kita, tuan guru kita, dia bukan sekadar mengajar kitab. Boleh? Sebab tu Syekh Abdul Wahab Sya'rani, dia mula-mula tu baca kitab lah, kitab Ihya, kitab Qutul Qulub, kitab tasawuf. Dia baca, dia hafal, dia ingat, boleh bercakap tentang tasawuf. Tapi itu belum lagi tasawuf yang sebenar. Tasawuf yang sebenar penghayatan, akhlak, terjemahan kehidupan, itu tasawuf. Dulu mula-mula saya tak nak berguru, saya baca kitab, otak saya cerdik, kata Imam Asy-Sya'rani. Tapi tak boleh. Pergi berjalan menuju Allah, tuan-tuan, secara bersendirian, kita akan sesat, tuan-tuan. Maka sebab tu nanti tuan-tuan tolong baca sikit 136 tu, nota kaki di bawah. Boleh kan? Syekh ni wajib kita ada syekh. Murid kalau tak ada syekh, tuan-tuan, dia akan terabur-rabur. Maka perlu ada bai'ah. Jangan sekadar cukup dengan YouTube, tak cukup dengan WhatsApp, tak cukup dengan kitab. Mesti syekh tu mendidik hati kita, mesti bai'ah dengan guru tersebut, tuan-tuan, baru dapat pantau, baru naik kerohanian kita, taraqi, tuan-tuan. Ya, itu keperluan syekh. Dan syekh ni, tuan-tuan, ada dua syarat. Satu, kita nak mengaji ni, kita mesti anggap guru tu lebih baik daripada kita. Satu perkara. Kalau tuan rasa ustaz 2x5, dulu dia panjat dan punya pokok rambutan, dulu dia kelepet dan punya buah mangga. Kalau tuan baca macam tu, habislah saya kan. Kalau Ustaz Sepul cerita kan lagilah banyak dia cerita dia tu. Dia cerita kat masa orang Melayu tergolek-golek orang tergelak, tuan. Kalau cerita zaman jahiliah dia tu kan, lagi parah. Ustaz Sepul lah, dia nak beli rumah sini kan. Tuan-tuan, tapi tuan-tuan tak boleh baca lah yang zaman-zaman jahiliah dulu, zaman-zaman budak-budak tak tahu apa kan. Anggapan kita pada guru kita lebih baik daripada dia. Satu. Yang kedua, tuan, kita mesti pakai cakap cikgu tu. Mesti dengan nasihat panduan guru tu. Guru kata berzikir, baca Quran, nasihat. Sama umpamanya macam doktor. Kita dah confident doktor ni pakar. Colombia lah kata, jauh Colombia. Doktor dia ke Colombia memang pakar. Padahal Somban ni bukan. Doktor pakar satu. Kemudian doktor pakar kata, pakcik makan sekian-sekian ubat ni. Kita campak ubat tu. Apa jadi, tuan-tuan? Tak baik juga. Kita dah confident dengan doktor tu, kita kena dengar nasihat dia, pakai apa ubat yang dia beri tu. Sama lah, tuan, dalam disiplin bertarikat, dalam bersuluk, tuan-tuan, begitulah. Ya, kita meyakini kebaikan, kelebihan syekh ke atas diri kita. Dan yang kedua, tuan-tuan, apa cakap dia, apa nasihat dia, kita pakai. Dia bagi contoh penutup, Contoh kata Imam Abul Abbas Al-Mursi, tuan-tuan, dia kata apa? Kura-kura, tuan-tuan, kura-kura jaga sarang, dia tengok anak, tuan-tuan, ya, itu cara kura-kura. Syekh ni, tuan-tuan, dia pantau murid dia pun, tuan, kadang-kadang dia tak banyak bercakap, dia tengok je. Ni tak ada, ni dah subuh lambek ni muka ni kan, ini tak ada, dia semayang maghrib tu dia tak apa dia fikir ni.
Syekh dia tuan-tuan, dia tak banyak cakap, tapi dia tengok muka kita, dia tengok style kita, dia dah boleh baca. Dia pantau tuan, kura-kura bertelur di daratan dan menuju ke tepi sungai sambil memerhatikan telurnya dari jauh. Begitulah tuan-tuan dalam sistem pentarbiahan, dalam sistem tarikat tuan-tuan, apa dia kata? Syekh juga tuan-tuan, dia boleh tarbiah kita dari bentuk PJJ, program jarak jauh. Boleh sebenarnya tuan-tuan rajin-rajin tawasul dengan almarhum Tuan Guru, Datuk Abdullah Sijang, rajin-rajin tawasul dengan dia, Fatihahkan untuk dia. Kita dekat sini, kita situlah Orang PD ni. Saya di Seremban dengan makam Syekh Sa'id Linggi lah, saya dekat situ. Jadi tuan-tuan, kita ingat tuan-tuan, peninggalan nasihat Tuan Guru tu, walaupun kita tak dapat semua, tapi insya-Allah tuan-tuan, walaupun guru kita dah berada di alam barzakh tuan-tuan, insya-Allah masih ada kebaikan, keberkatan, madad daripada para masyayikh, tuan-tuan guru kita tuan-tuan sekalian. Maka sebab itu pada hari ini, ya, apa yang kita nak simpulkan, bagi kita mengambil peluang, fokus pada benda yang lebih besar, yang lebih penting. Yang kedua tuan-tuan, hidup kita ni mesti berguru, ya, berguru. Insya-Allah guru itu akan memimpin kita pengajian-pengajian takmir, pengajian ini tuan, insya-Allah memberikan kita pencerahan dan keyakinan betapa sempurnanya, hebatnya syariat yang kita pegang ni tuan-tuan, ya. Jadi saya kira itu dulu, ya, kita tak boleh berlama-lama. Insya-Allah qala berwaspadalah kamu apabila keluar dari negeri ini tanpa merasakan kemanisan kasih Allah. InsyaAllah yang ini kita sambung bulan depan, ya. Terima kasih tuan-tuan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.